Okey, kita berada di semester 3 Sejarah Malaysia tahun 1800 hingga tahun 2000. Tajuknya atau temanya transformasi masyarakat, tema 2. Topik 2.3, pengubahsuaian dalam pentadbiran, di mana dalam topik ini para pelajar dapat menerangkan perubahan pentadbiran yang berlaku di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, kita masih berada di dalam sejarah tanah Melayu ataupun pentadbiran atau perubahan pentadbiran yang berlaku di negeri-negeri Melayu dengan rujukan khusus terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Kenapa kita ambil negeri-negeri Melayu bersekutu adalah disebabkan kerana negeri-negeri Melayu bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang merupakan negeri yang paling awal menerima seorang pegawai Inggeris yang akan bertugas sebagai seorang penasihat kepada Sultan dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. Dan perkembangan ini berlaku di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri Perak menerima seorang pegawai Inggeris yang digelar residen seawal tahun 1874, disusuli dengan Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Menjelang tahun 1888, keempat-empat buah negeri ini sudah pun menerima pengaruh Inggeris. Sebaliknya, negeri-negeri Melayu Utara masih berada di bawah Sultan masing-masing dan di bawah naungan Siam sehinggalah Inggeris memperolehinya melalui perjanjian Bangkok tahun 1909, manakala negeri Johor hanya menerima seorang penasihat tahun 1914. Jadi perubahan pentadbiran yang berlaku adalah di negeri-negeri Melayu bersekutu terlebih dahulu. Okey, tahun 1874 hingga tahun 1896, sistem pentadbiran yang wujud di negeri-negeri Melayu ini ialah sistem residen. Okey, sistem residen disusuli dengan bermula tahun 1896 hinggalah Perang Dunia yang Kedua atau zaman pendudukan Jepun ataupun tahunnya tahun 1941 merupakan pentadbirannya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu, Federated Malay States. Okey, dan wujud satu lagi pentadbiran secara tidak rasmi iaitu kita kenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita panggil negeri-negeri Melayu tidak bersekutu sebab Sultan di kelima-lima buah negeri ini iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan. Oleh itu negeri-negeri ini ditadbir secara asing melalui Sultan masing-masing dan juga penasihat Inggeris. Okey, kita panggilnya tidak bersekutu sebab mereka tidak mahu bergabung membentuk satu unit politik seperti yang telah kita lihat dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, perubahan pentadbiran yang berlaku sudah jelas iaitu sehingga Perang Dunia Kedua hanya dua. Pertama, sistem residen dan satu lagi ialah persekutuan yang akan dikenali dengan nama negeri-negeri Melayu bersekutu. Walaupun sistem residen ini hanya bertahan lebih kurang 22 tahun, sistem residen ini dikatakan telah memacakkan asas-asas kepada pentadbiran moden dan
sistem persekutuan ataupun dikenali dengan nama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sebab hari ini kamu di tingkatan 6, kamu sendiri tahu perlembagaan kita dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan dan bukannya Perlembagaan Malaysia. Dalam Perlembagaan Persekutuan itu akan wujud satu perkara yang akan panggil persekutuan ini akan dikenali dengan nama Malaysia. Jadi sistem kerajaan yang wujud persekutuan, tetapi nama kepada persekutuan ini boleh berubah-ubah mengikut negara. Boleh faham? Jadi persekutuan ialah satu sistem. Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah nama kepada persekutuan tersebut. Anggota atau ahli dalam persekutuan Malaysia, kalau kita ambil, ada beberapa buah negeri, betul? Iaitu 9 buah negeri-negeri Melayu, 2 negeri-negeri Selat dan 2 negeri dari Sabah dan Sarawak. Tetapi dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu, anggota atau negeri-negeri yang menyertainya hanya 4, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jelas setakat itu? Dan dalam kelas yang lepas juga kita telah lihat kenapa Inggeris beralih daripada daripada sistem residen kepada sistem persekutuan. Faktor-faktor yang membawa kepada perubahan tersebut, dan kita telah lihat carta organisasi atau struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu di mana Pesuruhjaya Tinggi yang juga merupakan Governor negeri-negeri Selat akan menerajui persekutuan dan pusat pentadbirannya akan berada di Singapura, diikuti dengan satu jawatan baru yang diwujudkan di Kuala Lumpur dan ketua kerajaan persekutuan ialah Residen General, ketua negara persekutuan ialah Pesuruhjaya Tinggi. Apa beza di antara ketua kerajaan dan ketua negara? Sama macam hari ini, ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Jadi tugas-tugas pentadbiran atau eksekutif akan berada di tangan Perdana Menteri. Okey, tetapi Perdana Menteri ini akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sama saja waktu tu Governor negeri-negeri Selat, bos dia, bos kepada Residen General, tetapi tugas-tugas pentadbiran akan berada di bawah tangan Residen General. Dan mulai tahun 1896, Residen General lah yang akan menjadi penasihat kepada sultan-sultan dan bukan lagi residen di tiap-tiap negeri. Tugas residen hanya sebagai seorang kaki tangan kerajaan yang biasa, iaitu menerima arahan dan melaksanakan arahan. Itu saja bidang kuasa residen sejak tertubuhnya persekutuan. Okey, seterusnya di bawah Residen General baru kita akan ada 4 orang residen, iaitu Residen Perak, Residen Selangor, Residen Negeri Sembilan dan Residen Pahang. Okey, 4 orang residen. Jadi Residen General akan berada di Kuala Lumpur dan Residen General yang pertama ialah Frank Swettenham. Okey, jadi kita sedang lihat perubahan dalam pentadbiran. Okey, cikgu belum lagi masuk ke dalam topik yang ni. Semua yang diceritakan ini adalah imbasan kepada apa yang telah kita pelajari selama ini supaya kamu mudah faham. Benda yang kamu kerap dengar dan mendengar dan dengar balik akan menyebabkan kamu dapat pemahaman baru ataupun benda tersebut akan kamu lekat di dalam otak kamu sebab kamu kerap kali dengar. Okey, seterusnya timbul satu lagi masalah. Okey, masalahnya dalam sistem residen menjadi semakin berkuasa dan Governor negeri-negeri Selat tidak dapat mengawal kuasa residen. Sebab salah satu faktor ialah jarak yang jauh dan tiada pengetahuan terhadap negeri-negeri Melayu ini. Oleh itu, apa yang berlaku, satu jawatan diwujudkan untuk mengawal kuasa residen, iaitu Residen General. Bila Frank Swettenham pujuk sultan-sultan di keempat-empat buah negeri ini untuk menyertai persekutuan, dia
menjanjikan kepada Sultan bahawa kuasa residen akan dikurangkan ataupun dihapuskan. Sultan pula bertanggapan sekiranya kuasa tersebut dapat dihapuskan, maka kuasa itu akan kembali kepada Sultan. Malangnya apa yang berlaku setelah sistem persekutuan ini mula beroperasi, kuasa yang hilang daripada tangan Sultan ke tangan residen itu tidak dikembalikan ke tangan Sultan, sebaliknya telah beralih ke Kuala Lumpur, iaitu ke tangan residen general. Jadi sekali lagi timbul masalah, dan dalam masalah tersebut bagaimana hendak mengurangkan kuasa residen general, maka pada tahun 1909 bersamaan tahun yang sama dengan perjanjian Bangkok tahun 1909 juga telah diwujudkan satu badan perundangan untuk mengawal kuasa residen general. Badan perundangan tersebut akan dikenali dengan nama Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kalau kamu lihat balik apa yang kita telah belajar di dalam sistem residen akan mewujudkan Majlis Mesyuarat Negeri untuk mengurangkan kuasa Sultan. Benda yang sama diwujudkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Jadi kita lihat apa tu Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Okey, dan kenapa ditubuhkan dan bagaimana struktur pengurusan majlis ini. Untuk pengetahuan para pelajar, kamu perlu ingat satu perkara dengan jelas dan sejelas-jelasnya bahawa Majlis Mesyuarat Persekutuan bukan satu bentuk pentadbiran baru, tetapi dia hanya adalah merupakan sebahagian yang perubahan yang berlaku di dalam sistem persekutuan. Maksud yang lain, negeri-negeri Melayu bersekutu masih wujud, Pesuruhjaya Tinggi masih kuasa tertinggi, diikuti dengan Residen General dan diikuti di bawah mereka 4 orang residen. Cuma Majlis Mesyuarat Persekutuan akan berfungsi untuk pecahkan sedikit, iaitu untuk mengurangkan kuasa Residen General. Okey, struktur pentadbiran eksekutif. Majlis Mesyuarat Persekutuan merupakan badan perundangan. Okey, tetapi dalam sistem kerajaan yang masih sama atau dikenali dengan nama Federated Malay State ataupun Persekutuan tahun 1896. Okey, sambil kita bincangkan soalan ini, okey, kita lihat satu esei. Bersama-sama dengan esei itu kita tengok satu flow apakah yang dimaksudkan dengan Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Okey. Jadi soalan dia, buat huraian berhubung dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Okey, iaitu buat huraian berhubung dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Kita lihat pengenalan dia. Perlembagaan Persekutuan, iaitu perjanjian persekutuan itu ditandatangani tahun 1896 dan telah dilaksanakan pada tahun 1 Julai 1896. Okey. Sebab tu setengah buku dia akan kata tahun 1895 sempena tahun di mana sultan-sultan bersetuju untuk membentuk persekutuan, tarikh perjanjian persekutuan. Manakala setengah buku akan merujuk tahun 1896, iaitu tahun persekutuan itu mula dilaksanakan. Terpulang kepada budi bicara buku tersebut, dua-duanya betul.
Jadi para pelajar tak perlu keliru dengan benda ini. Okey. Perlembagaan itu dilaksanakan tanpa sebarang perubahan sehingga tahun 1909. Maksudnya apa di sini? Tak ada perubahan langsung. Apa yang dibuat, sistem yang wujud, cara pengurusan atau pentadbiran yang wujud dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu sampai tahun 1909 tak ada sebarang perubahan, iaitu dekat-dekat 13 tahun. Pada tahun 1909 berlaku perubahan perlembagaan bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perubahan perlembagaan, okey. Macam hari tahun 1957 kita mencapai kemerdekaan. Tahun 1963 Sabah dan Sarawak serta Singapura menyertai Persekutuan Tanah Melayu yang kemudiannya akan dikenali dengan nama Malaysia. Walaupun Sabah Sarawak masuk, perlembagaan yang asal tu masih kekal daripada Suruhanjaya Red. Cuma beberapa perkara saja yang akan ditokoh tambah ataupun dimurnikan. Begitu juga, perubahan ini tidak bermaksud sistem pentadbiran yang baru. Cuma satu badan baru diperkenalkan dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perubahan itu membawa kepada penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909 dan ianya memulakan sistem pemerintahan yang bercorak perwakilan bagi tanah Melayu. Bercorak perwakilan maksudnya ada wakil-wakil macam hari ini. Okey, di tempat kamu mesti ada seorang ahli parlimen duduk di parlimen, betul? Untuk mewakili kawasan kamu. Begitulah. Tetapi waktu ni perwakilan bukan dipilih melalui proses pilihan raya, sebaliknya dilantik. Kenapa? Okey, seperti yang kerap cikgu bagi tahu, kalau semuanya berjalan dengan lancar, semuanya tak jadi masalah, kita takkan lakukan sebarang perubahan. Perubahan hanya akan berlaku bila timbul masalah, bila ada benda yang tak kena ataupun ada benda yang perlu diperbaiki. Jadi, bila Inggeris memperkenalkan Majlis Mesyuarat Persekutuan, mesti ada sebab. Okey, kamu perlu faham akan sebab tersebut. Dengan tertubuhnya Persekutuan tahun 1896, maka berlakulah pemusatan kuasa yang berlebihan di Kuala Lumpur. Siapa yang duduk di Kuala Lumpur? Resident General. Jadi kuasa Resident General semakin banyak. Sultan, Residen dan Majlis Mesyuarat Negeri tidak mempunyai kuasa. Mereka sekadar menjalankan segala arahan dan kehendak Residen General. Habis semua orang dah hilang kuasa sebab semua kuasa telah dibawa ke Kuala Lumpur. Di dalam kegairahan untuk mewujudkan penyelarasan dari segi pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu, maka Perjanjian 1896 tidak menentukan batas atau had kuasa Residen General. Apa yang dikata kuasa Residen akan dikurangkan, itu saja. Tak ada sebarang perkara yang menyentuh pemulangan semula kuasa kepada Sultan ataupun tidak ada sebarang clause ataupun perkara yang menyentuh tentang bidang kuasa Residen General. Jadi terpulang kepada Residen General kuasa-kuasa mana yang dia nak rampas. Okey. Kecuali ke atas perkara-perkara yang berkait dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Ini saja bidang kuasanya tak ada. Keadaan ini menyebabkan Residen General mengambil kesempatan membolot kuasa. Walaupun perkara yang dilakukan untuk kebaikan negeri, tetapi tentu tidak memuaskan pihak yang sepatutnya juga mempunyai kuasa di negeri. Boleh faham?
Jelas? Okey. Macam ibu bapa kamu tentukan kamu kena kerja kat sini. Kerja inilah yang kamu kena buat. Okey, kat kilang inilah ataupun di syarikat inilah kamu kena kerja. Bagus atau tidak? Ah, dia dari satu memang untuk kebaikan kamu. Tetapi waktu yang sama satu lagi perkara yang menjadi percaturan iaitu kebebasan kamu. Kuasa kamu untuk buat keputusan bila dah hilang. Kamu mesti rasa tertekan, betul? Benda yang sama, walaupun persekutuan ini tak membawa sebarang kemunduran atau kemerosotan dari segi ekonomi, tetapi dari segi politik, dia telah menghakis habis kuasa Sultan, Majlis Mesyuarat Negeri dan kuasa Presiden. Boleh faham? Okey. Perkembangan itu bertentangan dengan permohonan sultan-sultan sewaktu mereka diberi penerangan untuk mendapat persetujuan mengenai perlembagaan tahun 1895. Mereka difahamkan bahawa kuasa residen akan dikurangkan. Ini bermakna kuasa yang ditarik daripada residen itu akan dikembalikan kepada sultan. Itu sahaja. Jadi tanggapan itu, sebab itulah sultan-sultan bersetuju untuk apa? Menurunkan tanda tangan dan meletakkan diri mereka dalam persekutuan yang akan dikenali dengan nama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Bagaimanapun, Frank Swettenham yang dilantik sebagai Residen Jeneral yang pertama tahun 1896 hingga tahun 1901, 5 tahun Frank Swettenham menjadi Residen Jeneral, mencatat, dia tulis ataupun dia mengatakan bahawa kerana kepercayaan bahawa menerusi hubungan mereka dengan Residen Jeneral, mereka akan mempunyai seorang sahabat dan penyokong yang kuat dan lebih berkuasa daripada Presiden. Setidak-tidaknya sudah pasti bahawa kemuliaan dan kekayaan mereka lebih besar sebagai Sultan dalam sebuah persekutuan British daripada yang mereka boleh dapati sebagai pemerintah-pemerintah bebas di negeri-negeri Melayu yang berasingan. Dia bagi tahu, sebenarnya British akan menjadi seorang sahabat yang kuat menyokong Sultan. Itu sahaja. Boleh faham? Dan paling teruk pun, walaupun apa yang berlaku pun, hilang kuasa politik atau apa pun, kekayaan Sultan dan kemuliaan, iaitu kedudukan mereka dalam negeri, tidak terjejas. Berbanding kalau mereka duduk sebagai pemerintah-pemerintah yang berasingan, mungkin tak sekaya ataupun allowance yang dapat itu tidak sebanyak yang mereka akan perolehi dalam persekutuan. Itu saja Frank Swettenham bagi tahu. Sememangnya sultan-sultan memperolehi kedudukan yang lebih terjamin. Inggeris tak gugat langsung kedudukan mereka. Gaji dan allowance mereka ditambah dan dibayar dengan cepat. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan semula kuasa telah tidak dipenuhi. Rasa tidak puas hati sultan-sultan telah dinyatakan dengan rasmi oleh Sultan Idris dalam Majlis Mesyuarat Raja tahun 1903. Apa nama Majlis Mesyuarat ini? Ada satu nama yang telah diterangkan dalam kelas yang lepas dalam penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Durbar. Durbar diadakan 2 kali sahaja, tahun 1897 di Kuala Lumpur, di Kuala Kangsar, dan Durbar yang kedua diadakan di tahun 1903. Sultan Idris merupakan Sultan Perak. Dalam Durbar yang kedua itu Sultan Idris memang dengan terang-terang
dengan terbuka menyatakan hasratnya untuk mendapatkan lebih banyak kuasa. Okey, ataupun minta Inggeris pulangkan semula kuasa yang sepatutnya dimiliki oleh seorang sultan ataupun kerajaan negeri. Rasa tidak puas hati sultan-sultan telah dinyatakan. Okey, Sultan Idris telah menjadi perkara menggabungkan negeri-negeri itu menjadi satu kerana dengan demikian pada akhirnya kelak tidak ada sebuah negeri pun yang tinggal. Baginda juga menekankan bahawa menurut persetiaan Pangkor, Residen dan bukannya Residen Jeneral patut memberi nasihat kepada Sultan. Okey. Apa yang dimaksudkan oleh Sultan Idris, esok kalau benda ini berlanjutan, okey, boleh dikatakan hampir ke semua negeri ini dah tak wujud sebabnya tak ada kuasa langsung. Semuanya dah pergi ke Kuala Lumpur. Yang kedua, Baginda bagi tahu yang patut bagi nasihat kepada kepada Sultan ialah Residen dan bukannya Residen Jeneral. Okey. Tetapi benda ini tidak akan membawa sebarang perubahan besar sebab perjanjian persekutuan dah berlainan. Okey. Penyataan Sultan Idris itu dibuat pada waktu yang tepat. Di sekitar tahun tersebut, Inggeris sudah mula berunding dengan Siam untuk mendapatkan negeri-negeri Melayu Utara. Okey, iaitu akhirnya tahun itu juga Inggeris akan memperolehi negeri-negeri Melayu Utara melalui perjanjian Bangkok. Apa kaitan negeri-negeri Melayu Utara dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu? Ada kaitan, kita lihat. Adalah menjadi harapan Inggeris untuk menggabungkan negeri-negeri tersebut, iaitu negeri-negeri mana? Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu setelah dilepaskan oleh Siam untuk membentuk satu persekutuan yang lebih luas. Oleh yang demikian, Inggeris tidak mampu untuk membiarkan sebarang penyataan tidak puas hati sultan-sultan dari negeri-negeri Melayu Bersekutu. Penyataan sedemikian boleh menghilangkan minat negeri-negeri Melayu Utara menyertai persekutuan. Sebabnya apa? Kamu nak couple dengan seorang je, ada bagi tahu dia tu penagih dada. Seorang lagi pun bagi tahu. Dia tu memang penagih dada pun. Jadi mau tak kamu terus? Kamu takkan. Macam tu juga bila sultan-sultan tak puas hati. Kita nampak sultan-sultan yang sudah menyertai persekutuan itu tidak puas hati. Ada tak sultan-sultan yang baru ni nak masuk persekutuan juga? Takkan, sebab mereka akan tahu kalau masuk akan menerima nasib yang sama. Jadi oleh itu, Inggeris perlu memastikan tidak ada sebarang statement yang terbuka. Terbuka maksudnya apa? Yang boleh yang boleh kepengetahuan sultan-sultan di negeri-negeri Melayu Utara bahawa masuk persekutuan ini tak untung, rugi macam tu, tak nak. Boleh faham? Sebab ini akan menggagalkan usaha Inggeris untuk memujuk negeri-negeri Melayu Utara menyertai persekutuan. Okey, kehadiran John Anderson mengambil alih jawatan Governor Negeri-Negeri Selat menyebabkan rancangan untuk memindah perlembagaan 1895 menjadi kenyataan. John Anderson tahun 1895. Dia menjadi Governor Negeri-Negeri Selat juga merupakan jawatan apa untuk negeri-negeri Melayu? Juga tak tahu, cerdik, pandai, kancil pintar. Pesuruhjaya tinggi. Dah banyak kali cikgu bagi tahu dia sama, orang yang sama, jawatan yang berlainan. Boleh faham tak?
Okey. Dia macam Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri Malaysia. Tapi dalam bahagian kewangan, beliau juga merupakan Menteri Kewangan. Dalam UMNO merupakan Presiden pula. Presiden UMNO. Boleh faham? Jadi gelaran itu akan berubah mengikut jawatan dan tempat. Macam kamu lah, kat sekolah mungkin budak-budak akan panggil kamu kakak, betul? Kat luar mungkin ada orang terserempak kamu panggil kamu makcik. Kat kampung orang panggil kamu oi. Macam tu. Nak panggil apa pun panggil lah. Macam tu juga, ayah kamu pun sama, kamu panggil ayah, orang lain akan panggil pakcik, cucu dia akan panggil datuk dan sebagainya. Tapi bukannya sebab tu orang tu dah berubah. Sebab orang yang sama memikul jawatan atau tanggungjawab yang berlainan. Jadi John Anderson merupakan Pesuruhjaya tinggi. Jadi di bawah dia baru ada Resident General. John Anderson mempunyai motif peribadi di dalam menyokong dan berusaha untuk membuat pindaan tersebut. Okey. Okey, kita berada di dalam faktor pelantikan John Anderson sebagai Pesuruhjaya tinggi. Okey, sebab John Anderson ini mempunyai motif peribadi di dalam menyokong dan berusaha untuk membuat pindaan tersebut. Anderson mendapati dirinya sebagai ketua tertinggi bagi sebuah empayar British yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Brunei telah pun menerima seorang residen British tahun 1906 dan Anderson menjadi Pesuruhjaya tingginya. Okey. Jadi dia ni sekarang ni Singapura di bawah dia, Pulau Pinang di bawah dia, faham? Melaka di bawah dia. Kemudian Brunei pun dah masuk, semuanya berada di bawah mereka. Tetapi apa yang berlaku? Kemudian ditambah dengan Labuan, kemudian Borneo Utara dan juga Sarawak. Walaupun syarikat memerintah tetapi di bawah pemantauan atau tanggungjawab Pesuruhjaya tinggi British di Singapura. Jadi dia merupakan seorang ketua jawatan yang paling tinggi untuk Asia Tenggara. Dalam keadaan tersebut, apa yang berlaku? Anderson mendapati dirinya sebagai ketua tertinggi bagi sebuah empayar British yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Brunei telah pun menerima seorang residen British tahun 1906 dan Anderson menjadi Pesuruhjaya tingginya. Pada tahun yang sama, dia telah dipertanggungjawabkan bagi mentadbirkan Labuan, sebuah tanah jajahan Inggeris. Beliau juga menjadi wakil British bagi Borneo Utara dan Sarawak. Boleh? Jadi dalam keadaan tersebut, semuanya okey. Apa yang tak okeynya, dia tak ada kuasa terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab Residen General yang menjadi Kingmaker kat situ. Jadi dia rasa tercabar sedikit. Dia tak boleh buat apa. Jadi dia duk fikir macam mana nak kurangkan kuasa Residen General. Sebab dia ketua tertinggi, tetapi bila masuk negeri-negeri Melayu bersekutu dah dia tak ada benda yang boleh di ini dah. Okey. Pada tahun 1909 pula telah terjalin Persetiaan Bangkok tahun 1909. Persetiaan itu meletakkan negeri-negeri Melayu Utara di bawah pengaruh British, tambah lagi 4 buah negeri. Kedudukan seperti di atas menjadikan Anderson sebagai orang yang paling berkuasa. Malangnya, kedudukan beliau di negeri-negeri Melayu bersekutu tidak stabil. Beliau walaupun menjadi Pesuruhjaya tinggi ke atas negeri-negeri tersebut, tetapi tidak mempunyai kuasa. Residen General telah bertindak bebas dan tidak
menghiraukan Pesuruhjaya tinggi. Maksudnya Pesuruhjaya tinggi have no say there. Boleh faham? Dia tak boleh cakap apa pun sebab Residen Jeneral yang menjadi pemerintah sebenar. Oleh yang demikian, Anderson bersetuju untuk mencadangkan perubahan ke atas Perlembagaan 1895 iaitu Perjanjian Persekutuan yang asal, boleh faham? Bagaimanapun, sebab-sebab rasmi yang dikemukakan oleh Anderson adalah berbeza dengan motifnya. Okey, dia sama seperti tiba-tiba contohnya Aimi nak kahwin dengan seorang lelaki tua umur 60 tahun tapi jutawan. Contoh. Okey. Ada dua Aimi ya. Dia kata sebab jujurlah, ikhlaslah, dia baiklah macam tu, padahal faktor yang paling penting ialah duit, betul? Bila 60 tahun boleh mati cepat, boleh bolot semua. Tapi boleh tak kamu cakap ke orang ramai macam tu? Tak boleh, kamu kena bawa image yang baik, betul? Sama seperti di situ juga. Di sini John Anderson dia mau berkuasa, boleh faham? Tapi dia tak boleh bagi tahu saya nak berkuasa. Jadi dia gunakan alasan lain untuk membuat perubahan dalam Perlembagaan tahun 1895. Beliau menegaskan bahawa pindaan ke atas Perlembagaan 1895 sangat perlu bagi membantu ke arah pentadbiran yang lebih mudah dan cekap. Ini alasan yang diberi. Golongan-golongan peladang, pelombong dan perniagaan yang semakin ramai itu perlukan perwakilan bagi menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Okey, ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh John Anderson. Maka tahun 1909 akan wujudlah Majlis Mesyuarat Persekutuan. Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan tajuk dia sekarang. Setelah diberi pertimbangan ke atas berbagai perkara, maka ketetapan dibuat untuk menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kalau peringkat negeri, kita ada Majlis Mesyuarat Negeri. Macam hari ini Dewan Undangan Negeri. Peringkat pusat, kita ada Parlimen. Boleh faham? Dalam kes negeri-negeri Melayu Bersekutu, waktu tu kita belum ada lagi Parlimen, tapi kita ada apa dia? Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kamu boleh tulis dalam singkatan MMP. Okey, persetujuan daripada Sultan-Sultan telah diperolehi dan dirasmikan pertubuhannya pada 11 Disember tahun 1909. Perjanjian itu tidak menerangkan dengan jelas tentang kuasa undang-undang yang diperuntukkan kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan itu. Satu-satunya yang menyatakan bidang kuasa Majlis Mesyuarat Persekutuan ialah tentang belanjawan bagi tiap-tiap negeri akan dipertimbangkan dahulu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan. Maksudnya kalau Residen Jeneral ini nak buat satu projek ke atau nak gunakan duit, dia tak boleh buat suka hati dia. Okey, katakan Jabatan Kerja Raya diperuntukkan 1 juta je tahun ini. Tiba-tiba Residen Jeneral nak guna lebih, tak dapat. Dulu dia boleh buat ikut suka hati dia. Dia perlu dapat kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Persekutuan. Terdapat juga fasal yang memberi bidang kuasa khusus kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan, iaitu bidang khusus kepada Majlis Mesyuarat Negeri, iaitu hal-hal yang mengenai agama Islam dan setengah perkara mengenai orang-orang Melayu akan diuruskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri, bukan di bawah Majlis Mesyuarat Persekutuan. Di samping itu dijelaskan pula bahawa pindaan itu tidak menghadkan mana-mana kuasa atau kuat kuasa yang sedang dipegang oleh mana-mana sultan di negeri masing-masing. Maksudnya penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan tidak akan jejaskan sebarang kuasa sultan. Tapi realitinya kuasa sultan yang ada sudah pun hilang sebelum lagi Majlis Mesyuarat Persekutuan diwujudkan. Oleh tersebut nak terjejas tu tak ada sebab semuanya dah terjejas lebih awal. Jadi kita lihat komen terhadap
perjalanan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, sebelum itu kita kena lihat struktur pentadbiran Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kita lihat dahulu struktur pentadbiran Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, kita lihat di depan. Yang ni adalah struktur pentadbiran Majlis Mesyuarat Persekutuan ataupun struktur Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Okey, dalam struktur ni yang menduduki tangga tertinggi ialah Pusurujaya Tinggi sebagai pengurusi majlis. Pusurujaya Tinggi, sekali lagi cikgu ulang, juga merupakan Governor negeri-negeri Selat yang berada di Singapura. Di bawahnya ialah Resident General. Okey, dan di bawah Resident General terdapat 4 orang Raja Melayu. Okey, 4 orang Raja Melayu. Okey, dan di bawah dia juga kita ada 4 orang Resident dan juga 4 orang ahli tidak rasmi yang mewakili kaum Lombong, Peladang dan juga wakil perniagaan dan sebagainya. Boleh faham? Boleh ikut? Okey. Beberapa perkara kamu kena sedar dalam struktur pentadbiran Majlis Mesyuarat Persekutuan ini. Perkara yang pertama, sebelum ini dalam sistem residen, dalam Majlis Mesyuarat Negeri, apa yang berlaku? Presiden ialah Sultan. Di bawah Sultan baru ada residen dan penolong residen. Kalau kamu lihat di sini, Sultan diletakkan di bawah daripada siapa? Di bawah Resident General dan di bawah Pusurujaya Tinggi. Dan diletakkan samah taraf dengan 4 orang ahli tidak rasmi. Yang ini merendahkan martabat dan maruah Sultan. Boleh faham? Yang kedua, kalau kamu lihat, anggota ni, yang ni orang British. 4 orang resident sudah British. Yang ni pun lebih kurang British. Habis semua. Di sini 4 orang Raja Melayu. Okey, jadi semua keputusan sukar. Okey. Dan apa yang akan berlaku bila 4 orang Raja Melayu sudah bertemu di dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan, Inggeris mengatakan Durbar tak perlu. Majlis Raja-Raja Melayu itu tak perlu, sebabnya sudah ada satu platform baru untuk 4 orang Raja-Raja Melayu bertemu dan bersemuka. Jadi Durbar akan dibubar tahun 1909 untuk pengetahuan kamu. Boleh faham? Jelas? Boleh ikut? Okey. Ini kita lihat balik. Okey. Kita lihat balik sambungan esei kita. Okey, komen terhadap perjalanan Majlis Mesyuarat untuk supaya kamu lebih faham semua ni. Governor negeri-negeri Selat yang juga menjadi Pusurujaya Tinggi kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu dilantik sebagai Presiden Majlis Mesyuarat Persekutuan seperti yang cikgu terangkan tadi. Boleh faham? Boleh. Siapa? Governor negeri-negeri Selat juga dikenali sebagai Pusurujaya Tinggi. Pelantikan tersebut sebenarnya mendapat tentangan daripada beberapa orang tokoh seperti George Maxwell dan Frank Swettenham. Okey, sebab Frank Swettenham inilah orang yang memusatkan semua kuasa kat tangan Resident General, betul? Swettenham dalam bukunya British Malaya menulis, bukanlah satu perkara yang mudah difahami bagaimana governor sebuah tanah jajahan boleh juga menjadi pengurusi sebuah majlis mesyuarat. Okey. Untuk membuat undang-undang selain daripada mengawal al-ehwal sebuah persekutuan negeri-negeri di bawah naungan yang tiap-tiap satunya mempunyai sultan masing-masing. Dia kata tak masuk akal. Dia governor tanah jajahan, tapi macam mana boleh ada masa untuk pergi buat undang-undang? Yang kedua, kalau buat pun, sebab dulu waktu Resident General dia tak buat undang-undang, so dia memerintah ikut suka hati sebab
tidak ada satu mekanisme untuk mengawal. Sekarang ni sudah wujud badan perundangan yang dikenali sebagai Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dan pengurusinya ialah Governor Negeri-Negeri Selat. Jadi Frank Swettenham dia terasa tak puas hati. George Maxwell pula dalam sebuah rencana akhbar Straits Times pada 5 Oktober 1932. Okey. Dia tahun dia cukup tak pasti, kamu batalkan tahun dia. Dia mengatakan satu perbuatan merampas yang nyata kelihatan bertentangan dengan persediaan itu. Boleh faham? Dia bercanggah dengan perjanjian tahun 1895. Bagaimanapun itulah yang menjadi matlamat Anderson. Apa yang dia nak terus berkuasa dan mengawal negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Anderson mahu pastikan supaya Governor Negeri-Negeri Selat mempunyai pegangan yang kuat ke atas persekutuan. Orang yang kedua mempunyai kedudukan tinggi dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ialah Residen Jeneral. Supaya kuasa Residen Jeneral tidak sampai menyaingi kuasa kedudukan Presiden Majlis, maka tahun 1910 jawatannya ditukar kepada Ketua Setiausaha. Maksudnya jawatan Residen Jeneral hanya bertahan sehingga tahun 1909. Tahun 1910 jawatan itu berubah kepada Ketua Setiausaha. Selepas beliau diikuti oleh 4 orang sultan, 4 orang residen. Selain daripada itu ada 4 orang ahli yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan persetujuan King England. Okey. Ini adalah struktur Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Okey, beginilah Pesuruhjaya Tinggi, Residen Jeneral, 4 orang Raja Melayu, 4 orang residen dan 4 orang ahli tidak rasmi. Kedudukan Sultan di bawah, diletakkan di bawah orang putih. Boleh faham? Yang awalnya mereka datang sebagai penasihat. Okey. Seterusnya, okey, implikasi perjanjian 1909. Kesan, implikasi di sini merujuk kepada kesan perjanjian 1909. Pelaksanaan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 didapati bertentangan dengan kehendak dan pemahaman umum. Majlis Mesyuarat Persekutuan tidak lagi menjadi sebuah badan penasihat kepada sultan-sultan, akan tetapi mereka hanya menjadi ahli biasa majlis. Faham? Sultan-sultan hanya ahli biasa majlis dalam persekutuan. Bukannya sultan datang, ahli-ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan bagi nasihat kepada sultan. Tak. Okey? Seterusnya, Malayanya menurunkan taraf sultan-sultan kerana menjadi ahli biasa yang sama kedudukannya dengan residen dan 4 orang ahli yang dilantik. Di bawah peraturan tetap Majlis Mesyuarat Persekutuan, tidak seorang pun daripada sultan boleh mempengerusikan mesyuarat. Tak boleh pengerusikan mesyuarat. Mereka juga tidak mempunyai sebarang kuasa pembatal. Kuasa pembatal maksudnya kuasa veto. Kuasa veto berada di tangan Governor Negeri-Negeri Selat. Kuasa pembatal bila kamu ada, katakan semua di sini sudah setuju dengan satu keputusan, tapi Governor tak suka, dia boleh batalkan. Boleh faham? Tapi Governor tak boleh buat undang-undang, tapi dia boleh batalkan undang-undang yang kamu buat. Okey? Jadi siapa yang lebih berkuasa? Kat sini katakan Sultan dah bersetuju, dia sendiri dah luluskan angkat tangan, setuju, tetapi Governor batalkan. Overrule. Satu penghinaan, betul? Jadi di akhir-akhir apa yang berlaku, sultan-sultan nak jaga martabat dan maruah mereka, mereka takkan menghadiri Majlis Mesyuarat Persekutuan. Sebab tak guna berdebat dengan
4 orang ahli tidak rasmi duduk semeja dengan 4 orang residen. Okey, seterusnya. Perjalanan mesyuarat tidak terganggu walaupun tanpa kehadiran sultan. Maksudnya baginda sultan nak datang ke tak nak datang ke tak jadi hal untuk mereka. Macam tu jadinya. Seperkara lagi yang penting berlaku ialah Majlis Mesyuarat Persekutuan menjadi badan pembuat undang-undang bagi semua negeri dalam persekutuan. Maksudnya kalau satu undang-undang dibuat, contohnya matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, maksudnya bila Majlis Mesyuarat Persekutuan dah luluskan, akan dikuat kuasa untuk 4 buah negeri. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kalau Majlis Mesyuarat Negeri buat, untuk negeri itu sahaja, walaupun pada dasarnya semua cadangan daripada Majlis Mesyuarat Persekutuan hendak dibincangkan dan diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri dahulu, tetapi itu menjadi formaliti sahaja. Maksudnya, contoh, Majlis Mesyuarat Persekutuan dah setuju untuk menjadikan matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Contoh, usul itu kena bawa ke Majlis Mesyuarat Negeri untuk dibincangkan. Kita dah tahu dalam Majlis Mesyuarat Negeri yang ada adalah Presiden, Sultan, Residen, Penolong Residen dan ahli rasmi dan tidak rasmi, betul? Tapi masalahnya, kalau kamu lihat residen itu yang berada di dalam Majlis Mesyuarat Negeri ada di sini, betul? 4 orang sultan ada di sini, betul? Jadi kalau semua 2 orang ini sudah ada di sini, bila pergi ke negeri ada tak residen kat sini setuju kat negeri akan menentang? Takkan, betul? Jadi dia sekadar formality sajalah, bawa confirm akan diluluskan. Apa yang berlaku adalah setiap keputusan Majlis Mesyuarat Persekutuan mestilah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri dan dah ditandatangani oleh Sultan masing-masing. Mesti. Boleh faham? Jadi badan perundangan untuk peringkat negeri wujud sebagai boneka sahaja. Oleh itu Majlis Mesyuarat Negeri dianggap sebagai rubber stamp. Rubber stamp maksudnya ada dapat, pom kamu luluskan. Ambil, pop, chop, luluskan. Boleh faham? Sahaja kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan. Selaku Presiden Majlis, Pesuruhjaya Tinggi mempunyai bidang kuasa yang terlalu luas. Pesuruhjaya Tinggi juga merupakan Governor negeri-negeri Selat. Beliau mempunyai kuasa melantik ahli-ahli dan berhak memberhentikannya sebelum cukup tempoh perkhidmatan 3 tahun jika ahli itu tidak disukainya. Ahli tidak rasmi. Kalau ahli tidak rasmi menentang keputusan Governor, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Tukar? Boleh faham? Terdapat satu peruntukan yang memberi kuasa kepada beliau menentukan bilangan anggota ahli tidak rasmi seramai 4 orang itu. Pesuruhjaya Tinggi juga mempunyai kuasa pembatal dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan seperti yang cikgu terangkan tadi. Dia boleh, semua anggota setuju pun Pesuruhjaya Tinggi tak setuju, batal. Selain daripada itu, beliau berhak meluluskan belanjawan kas tanpa mesyuarat Majlis Mesyuarat Persekutuan. Maksudnya, Presiden Jeneral nak guna duit, tak boleh. Tapi, Governor negeri-negeri Selat yang juga merupakan Pesuruhjaya Tinggi nak guna duit lebih sikit pun, tak perlu dapat kebenaran Majlis Mesyuarat Persekutuan, dia boleh guna terus. Belanjawan itu boleh diluluskan setelah mendapat nasihat jawatan kuasa kewangan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dengan itu, bermakna pemusatan kuasa telah berpindah daripada Residen Jeneral kepada Pesuruhjaya Tinggi dengan tertubuhnya Majlis Mesyuarat Persekutuan. Sultan dan negeri tetap tidak dipulangkan kuasa seperti mana yang mereka fahami. Boleh faham? Dari Sultan dan Kerajaan Negeri pindah ke Residen, betul? Dari Residen dia pindah ke Residen General. Sekarang dari Residen General pindah ke Governor negeri-negeri Selat. Itu yang berlaku. Perjalanan Majlis Mesyuarat Persekutuan seharusnya mendapat bangkangan dan tentangan daripada sultan-sultan dan negeri-negeri. Bagaimanapun suara-suara menentang terutamanya daripada sultan-sultan tidak segera kedengaran. Faktor yang berlaku demikian kerana berlaku kemakmuran
ekonomi. Pada masa itu harga biji timah melambung di tanah Melayu. Nilai ekspor persekutuan telah meningkat daripada 76 juta pada tahun 1909 ke 154 juta tahun 1913. Berganda. Menurut Samuel Wilson, pada masa sibuk dengan pembangunan itu, tanah Melayu telah menjadi bertambah makmur dan apa jua perasaan tidak puas hati dengan pemusatan birokrasi yang melebih-lebihkan keadaan di Kuala Lumpur itu nampaknya telah dilupakan sebab diganti dengan sedikit kuasa tambahan. Itulah yang berlaku. Okey, dan pada tahun 1920-an dan 30-an akan berlaku kemelesatan ekonomi. Di situlah suara untuk pulangan semula kuasa akan hebat kedengaran semula. Okey, yang itu kita akan lihat dalam kelas yang akan datang. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh tanyakan. Kalau tidak, kita boleh bersurai.